Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tajuk pada hari ini iaitu interaksi tamadun Islam dengan tamadun Cina. Antara isi kandungan yang akan dibentangkan, pertama ialah pengenalan tamadun Islam dan Cina, kedua tamadun Islam, ketiga tamadun Cina, keempat sejarah awal, kelima faktor geografi, perdagangan dan agama, keenam kesan positif dan negatif, dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Akila binti Sarul Anwar. Saya dari grup 8 dan grup kami akan menerangkan mengenai interaksi antara tamadun Islam dan juga tamadun Cina. Perkataan tamadun dari bahasa Arab yang mana ia diguna pakai dalam bahasa Melayu yang memberi maksud peradaban. Tamadun dan peradaban yang kedua-dua daripada perkataan Arab digunakan dalam bahasa Melayu dengan membawa maksud yang sama. Secara tidak langsung, takrif tamadun yang menunjukkan dua perkara penting iaitu dari segi pembangunan, perbandaran atau sesuatu penempatan dan ketulisan budi pekerti. Selain itu, kata dasar bagi perkataan tamadun iaitu dana berasal daripada bahasa Arab yang berarti agama. Manakala daripada dana juga wujudnya perkataan madaniyah serta tamadun yang membawa maksud mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Oleh kerana perkataan tamadun berasal dari kata dasar dana yang berarti agama, ia menunjukkan bahawa perkataan tamadun itu berkaitan dengan keagamaan. So, seterusnya kita akan mengenali serba sedikit mengenai apa itu tamadun Islam dan juga apa itu tamadun Cina. Tamadun Islam merupakan salah satu tamadun yang masih wujud, di mana ia bermula di Mekah. Perkataan Islam juga merupakan istilah yang diberi oleh Allah pada agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam juga diartikan tunduk, patuh, menyerah diri dan juga sejahtera. Manakala dari segi istilah pula, Islam bermaksud kepatuhan, ketundukan, ketaatan dan penyerahan diri dengan penuh keikhlasan tanpa ragu terhadap Allah. Dalam seluruh aspek kehidupan merangkumi jasmani dan rohani serta akal dan perasaan meliputi akidah, syariat dan juga akhlak. Tamadun Islam didefinisikan sebagai manifestasi kecemerlangan pencapaian hidup masyarakat Islam dalam pelbagai bidang yang merangkumi unsur spiritual dan material bersama-sama secara utuh, seimbang dan bersepadu yang berasaskan agama Islam itu sendiri. Konsep tamadun Islam terdiri daripada 3 pecahan iaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam. So, di dalam tamadun Islam, konsep-konsep yang disebutkan ini amat penting dalam tamadun Islam sebagaimana perkara-perkara ini dapat dilihat melalui peradaban dan perlakuan umat Islam. Selain itu, sumber rujukan dalam tamadun Islam adalah terdapat 4 sumber iaitu Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah SAW dan juga ijtihad. So, sumber-sumber ini adalah bagi membantu umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di mana solusinya dapat dirujuk melalui sumber-sumber tersebut supaya tidak melanggar syarak. Sekian saja daripada saya. Seterusnya tamadun Cina. Tamadun Cina adalah salah satu budaya tertua di dunia. Peradaban berusia 4,000 tahun ini telah mencapai kegemilangan dalam pelbagai bidang, termasuk pentadbiran, falsafah, sastera, aspek kerohanian, pengembangan dan penelitian. Kekebalan dan kekentalan dari dipengaruhi oleh tamadun-tamadun
seperti Confucianism dan juga Taoism. Walaupun tidak mempunyai penampilan yang sama dengan kerajaan yang lalu, pencapaiannya setanding, seperti contohnya tembok besar Cina. Biasanya dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Kebangkitan, penciptaan dan penurunan tamadun Cina dapat dibahagikan kepada beberapa fasa. Walau bagaimanapun, fasa-fasa ini tidak semestinya membawa kepada era kegemilangan, tetapi arus masa membantu ketahanan masyarakat Cina dan membuatnya menjadi lebih gemilang. Cina berpunca dari penghijrahan rombongan yang dibawa oleh Osman, Khalifah pada 651 Masihi, lebih kurang dari 20 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Rombongan tersebut diketuai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, iaitu bapa saudara Nabi sebelah ibunya. Kedua, Yongwei, Maharaja Tang yang menerima rombongan itu mengarahkan pembinaan sebuah masjid peringatan di Kanton, yang merupakan masjid pertama di negara itu dibina. Ketiga, zaman dinasti Tang adalah zaman klimaks dan keemasan Cina yang membantu memperkenalkan agama Islam dengan budaya kosmopolitan. Penetapan orang Islam pertama di China terdiri daripada saudagar Arab dan Parsi. Setelah tersebar sekian lama sehingga mengalami perkembangan dan perubahan positif dalam satu jangka masa yang panjang, Islam yang bercirikan Cina telah terbentuk. Seterusnya, terbentuknya jambatan yang menghubungkan ekonomi, budaya dan persahabatan antara China dan negara-negara Arab. Oleh itu, agama Islam telah memberikan pengaruh yang besar, khususnya dalam bidang sejarah, budaya, etika, moral, gaya hidup dan adat resam kepada etnik-etnik tersebut. Pertembungan dan pergaulan Islam dan budaya tradisi Cina dilihat telah menambah kandungan khazanah yang amat bernilai kepada budaya dan sejarah Cina. Kesimpulannya, dari masa dulu hingga masa sekarang, umat Islam di China telah melakukan perubahan yang lebih maju dan berteknologi. Malah mereka juga telah memberi banyak pencapaian dan sumbangan kepada negara China. Antara faktor yang mempengaruhi interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun Cina adalah faktor geografi. Dapat dilihat bahawa dalam sebuah masyarakat yang bertamadun, kedudukan geografi yang strategik merupakan salah satu faktor yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi interaksi antara tamadun. Kedudukan geografi yang melibatkan bentuk muka bumi, di mana dengan adanya kedudukan geografi yang strategik, ia telah memudahkan perhubungan antara tamadun dan menjadi kelaluan utama bagi aktiviti perdagangan. Begitulah yang berlaku di antara tamadun Islam dengan tamadun Cina, di mana kedudukan geografi yang strategik telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi interaksi antara dua tamadun ini. Pada ketika itu, interaksi yang pesat berlaku antara tamadun Islam dengan tamadun Cina adalah apabila wujudnya dua laluan utama yang menggunakan jalan darat dan jalan laut, iaitu jalan sutera. Jalan sutera darat merupakan jalan yang menghubungkan China dengan Khurasan, Samarkand, Xinjiang hingga ke Peking, manakala jalan sutera laut ia merentasi Laut Arab ke benua kecil India, seterusnya Kepulauan Melayu hingga ke Kuantan di tenggara China. Dengan wujudnya laluan ini, ia membolehkan aktiviti perdagangan dijalankan di samping membolehkan negara-negara yang terlibat berinteraksi sesama mereka. Selain itu, Pelabuhan Melaka juga menjadi tempat tumpuan dan tempat persinggahan para pedagang-pedagang yang datang dari seluruh pelosok dunia. Hal ini disebabkan oleh kedudukan geografinya strategik dan juga terlindung dari angin monsun. Oleh kerana ramai pedagang yang singgah, maka berlaku aktiviti perniagaan yang seterusnya membawa kepada interaksi antara tamadun. Seterusnya ialah perdagangan. Perdagangan merupakan faktor awal yang mempengaruhi interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun China, iaitu pada abad ketiga Masihi. Kedua-dua tamadun ini menjalankan perdagangan dua hala, iaitu ekspor dan import. Untuk ke China, laluan penting digunakan, iaitu laluan sutera yang menggunakan laluan darat dan laut. Laluan darat telah menghubungkan China dengan beberapa buah tempat seperti Khurasan, Samarkand, Xinjiang hingga ke Peking. Dan bagi laluan laut pula telah merentasi Laut Arab ke benua kecil di India, juga Kepulauan Melayu hingga ke Kanton di tenggara China. Oleh itu, ia telah membuka jalan untuk pedagang dari China untuk berdagang. Bukan itu sahaja, kapal-kapal dagang dari China juga telah berlayar sehingga ke Teluk Parsi dan berdagang di Pelabuhan Siraf pada abad ke-5. Begitu banyak barang ekspor yang penting dari China semasa pemerintahan dinasti Tang. Contohnya kertas, kain,
porselin, sutera dan ubat-ubatan. Barangan penting yang diimport pula ialah rempah ratus, jet mentah, haruman dan barangan kaca. Kebanyakan barang komoditi ini dibawa masuk melalui dataran tinggi Pamir, Xinjiang. Hubungan perdagangan ini berjalan dengan baiknya pada abad ke-8 sehingga salah satu masjid terbina di Guangzhou. Walaupun begitu, apabila keruntuhan dinasti Tang berlaku, ekonomi China mengalami sedikit pergolakan dan para pedagang tidak dapat meneruskan perdagangan mereka di China dengan baik. Pedagang-pedagang Arab hanya kembali berdagang di China apabila munculnya dinasti baru, iaitu dinasti Sung yang telah membaik pulih masalah ekonomi mereka di bawah pemerintahan Maharaja Taizu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nana Jiha dan saya akan menerangkan tentang faktor agama yang mempengaruhi interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun Cina. Agama adalah antara salah satu faktor yang menyumbang kepada impak positif interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun Cina. Oleh kerana wujud perjalanan hubungan perdagangan antara Arab dan Cina pada abad ke-8, usaha dakwah bagi penyebaran agama Islam kepada masyarakat Cina tempatan hanya menjadi semakin rancak apabila terlibat campur tangan oleh tokoh-tokoh Muslim tempatan seperti Wang Dayu, Ma Zhu, Liu Zi dan Ma Dexing. Tokoh-tokoh tersebut yang turut menyumbang kepada perkembangan bidang terjemahan telah memperkenalkan ajaran Islam dengan mengadaptasikan ajaran Islam dengan konsep-konsep yang sedia ada dalam ajaran Confucianism. Dalam karya penulisan mereka seperti Zhao iaitu penghormatan kepada ibu bapa, Zong kesetiaan dan Shu altruism. Zhenjiao Zhenguan yang diterbitkan pada tahun 1642 merupakan buku pertama yang dihasilkan oleh penulis Cina Muslim. Seterusnya, Islam mudah berkembang maju ke negara Cina kerana orang-orang Arab menggunakan dua laluan penting iaitu laluan sutera dan jalan laut yang turut menjadi jalan perhubungan bagi aktiviti perdagangan Islam. Laluan sutera atau Silk Road adalah jalan barat yang bermula dari timur Mediterranean hingga ke Asia Tengah, Bukhara dan Samarkand sebelum merentas masuk ke barat Laut Cina dan berakhir di pasar Changgang dan Peking. Melalui jalan darat yang dinyatakan tadi, telah wujud komuniti yang beragama Islam yang bermazhab Hanafi. Manakala jalan laut pula bermula dari Teluk Parsi dan bahagian selatan semenanjung Arab hingga ke Lautan Hindi dan merentas ke Kepulauan Melayu hingga ke Canton di Tenggara Cina. Banyak pendapat telah mengatakan bahawa kebanyakan masyarakat yang menganut agama Islam melalui jalan laut adalah bermazhab Maliki. Terdapat juga catatan yang menyatakan bahawa pedagang-pedagang Arab yang menetap di kawasan berdekatan dengan tempat pelabuhan kapal seperti Guangzhou, Changzhou dan Quanzhou oleh kerana aktiviti perdagangan yang wujud antara masyarakat Parsi dan Cina, ramai yang mengambil keputusan untuk berkahwin dengan wanita tempatan sekaligus berkampung di Cina. Pergaulan dan perkahwinan antara kedua budaya telah mewujudkan proses asimilasi dan menyebabkan ramai penduduk tempatan memeluk ajaran agama Islam dan sehingga mampu mewujudkan perkampungan antara masyarakat Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar bin Ali. Saya akan bentangkan kesan positif untuk interaksi antara tamadun Islam dan juga tamadun Cina. Pertama sekali, ia berlaku secara aman iaitu melalui perdagangan, dan hasil pada interaksi ini terdapat komuniti Arab Islam yang menetap di Cina dan wujud penyebaran agama Islam di negara Cina yang akhirnya mewujudkan komuniti Islam tempatan Cina. Seterusnya, berlaku perkahwinan campur antara pedagang-pedagang ini dengan wanita-wanita tempatan, yang mana ia berjaya mengembangkan penempatan orang Arab dan Parsi di kawasan selatan negeri Cina. Kemudian, hasil perkembangan ini mewujudkan banyak masjid di setiap perkampungan Islam, sehingga Maharaja Huang Chu mendirikan sebuah masjid Jami' di Nanking. Seterusnya, terbina sebuah zawiyah iaitu Institut Pengajian Agama yang dipimpin oleh Syekh Burhanuddin, dan ramai ulama besar menetap di Cina seperti Fuqaha Al-Muazzam Maulana Qawamuddin Al-Sibti.
Kemudian munculnya cendekiawan Islam tempatan yang masyhur seperti Liu Ji dan Ma Zhu. Mereka ini telah mencari keselarian ajaran-ajaran, etika dan juga nilai Islam dengan Konfusianisme. Dan yang terakhir terhasilnya seni bina Arab Islam dengan seni bina Cina yang sebagai contoh dalam bentuk masjid-masjid di Cina hari ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Interaksi antara tamadun Islam dengan tamadun Cina juga memberi kesan negatif. Pada tahun 751 Masihi, telah berlaku peperangan di antara tentera Islam dengan Angkatan Perang Cina. Pada ketika itu, kerajaan Tang di China telah mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam Abbasiyah. Peperangan itu berlaku kerana wujudnya rasa tidak puas hati dan hasad dengki oleh orang Cina terhadap pencapaian ekonomi orang Islam. Pada tahun 758 Masihi dan 876 Masihi juga telah berlaku pemberontakan yang telah menyebabkan sekitar 120,000 hingga 200,000 orang terbunuh dan ramai yang melarikan diri dari Canton. Disebabkan itu, ramai orang Islam dari China berhijrah ke Asia Tenggara. Hubungan orang Islam dengan penduduk tempatan Cina telah terjejas semasa pemerintahan dinasti Qing. Semasa pemerintahan tersebut, orang-orang Islam tidak diberi layanan yang adil dan rasa tidak puas hati mereka disokong oleh pengaruh gerakan kaum muda atau Wahabi. Hal ini telah menyebabkan berlakunya beberapa siri pemberontakan semasa pemerintahan dinasti Qing seperti pemberontakan Xinjiang I yang telah berlaku pada tahun 1756 Masihi dan pemberontakan Gansu yang berlaku pada tahun 1781 Masihi. Jadi kesimpulannya, interaksi antara tamadun Islam dan tamadun Cina banyak memberikan kesan positif terhadap perdagangan, penyebaran Islam dan perkahwinan yang mewujudkan masyarakat Islam di kawasan tamadun Cina. Ini juga menunjukkan tamadun ini bersifat terbuka dengan penerimaan pengaruh luar, seperti tamadun Cina ini menerima tamadun Islam yang akan membawa kepada perubahan dan juga perkembangan pada masa hadapan. Kedatangan tamadun Islam ke tamadun Cina menunjukkan agama adalah untuk semua. Walaupun faktor utamanya adalah perdagangan dan politik, masyarakat dan komuniti tamadun Cina menunjukkan hasil dan respon yang baik yang dapat dilihat dalam peradaban dalam tamadun Cina. Penerimaan Islam di tamadun juga menyebabkan ajaran agama Islam yang menyamai ajaran lama Confucius yang telah sebati dalam jiwa masyarakat di tamadun Cina. Bahkan, mereka mendapat galakan daripada pemerintah membolehkan agama itu disebar dengan baik dan konsisten. Apabila diberitahu tentang kebebasan beragama, masjid lebih banyak dibina. Al-Quran juga telah dibuat terjemahan bagi memudahkan masyarakat di tamadun Cina. Kita dapat lihat banyak sumbangan yang telah Islam sumbangkan terhadap tamadun Cina. Antara sumbangan yang dapat dilihat dari segi sains dan teknologi, bahasa dan lain-lain. Pegangan agama Confucianism merupakan tulang belakang yang penting di tamadun Cina kerana mengajar masyarakat mementingkan humanisme dalam kehidupan seharian mereka. Secara kesimpulannya, sumbangan-sumbangan itu membolehkan tamadun Cina menjadi tamadun yang maju di awal berbanding tamadun lain dan memberikan kesan yang positif terhadap mereka. Tamadun Islam telah membuat tamadun Cina menjadi tamadun yang disegani dan digeruni dan juga berjaya mendirikan negara yang boleh berdiri dengan dirinya sendiri. Sekian, terima kasih.